أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزائنا بحولك الله وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا ما بالله. في رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل ما عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Assalamualaikum, Prof. kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah SWT yang mengaturkan kita agar kita dapat terus berjumpa di pagi hari 7 suku pagi hingga 7.45 dalam masa setengah jam ya, untuk kita berkongsikan dalam usaha kita menambahkan ilmu, mengenal kalimah-kalimah Al-Quran dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, agar dengan pemahaman ini dia akan menambahkan lagi penghayatan kita, memahamkan isi kandungan dan keseluruhan arahan-arahan ataupun larangan Allah kepada kita yang perlu kita turuti ya, agar kita termasuk dalam golongan yang dipanggilkan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Okey, kita hari ini insya-Allah kita akan memulakan perkongsian kita kepada ayat seterusnya. Saya akan kongsikan skrin sekarang. Ya, di skrin tu saya telah pun bukakan digital Al-Quran, Al-Quran tafsir dan perkata ni. So hari ini kita akan melihat kalimah-kalimah di dalam ayat yang ke-10 ya. Kita telah pun selesai ayat yang ke-9. Kita kecilkan sikit, kalau kita boleh kecilkan. Okay, dia ini laptop ni dia tidak touch screen ya, jadi kita kita tak dapat nak kecilkan sini, melainkan kalau kita pergi ke bahagian setting, tapi rasanya tak perlulah ya, kita boleh gunakan. Lihat terus ayat tu bermula dengan fi ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Ini ayat yang kita akan mulakan perkongsian daripada hari ini, bermula dengan fi. Ya, kalimah yang pertama di dalam ayat ni ialah fi, kalimah yang kedua ialah qulubihim, dan seterusnya. Kalimah yang ketiga maradun, kalimah yang keempat fazadahum, kalimah yang kelima ialah Allahu, yang keenam marada, dan dia ada waqaf shad lam ya, dipanggilkan waqaf shad lam ya di sini. Walahum yang ketujuh, ke-8 azabun alimun, yang ke-9 bima, yang ke-10 kanu, yang ke-11 yakzibun, kalimah yang ke-12. Bermakna di dalam ayat ni terdapat 12 ya, 12 kalimah ya. So perlu kita, apabila kita membaca Al-Quran, yang pertama sekali kita kena tahu berapakah kalimah yang ada di dalam ayat itu ya. Dalam contoh yang ni ada 12. Kemudian kita perlu mengenal setiap kalimah tu. Yang bukan setakat menyebut dan membunyikannya, tetapi mengenal, memahami
kalimah tu dan apakah peranan kalimah tu, pertalian dia di antara kalimah tu dengan kalimah lain di dalam ayat itu, ya. Dan macam manakah ayat tu dibangunkan dengan menggunakan kalimah-kalimah yang ada di dalam ayat itu dalam pembentukan ayat. Kalau kita panggilkan pembentukan tu, bahasa Inggeris dipanggilkan construct, ya. Kalau kita dapat memahami construct dia, ya. Jadi kita akan lebih faham kepada isi kandungan ayat tu, ya. Okey, sebelum kita pergi kepada kalimah, tiap-tiap kalimah tu mungkin kita lihat dulu konstruk dia, ya. Pembentukan ayat itu daripada kalimah-kalimah, ya. So untuk melihat pembangunan ayat itu, kita lihat peranan-peranan kalimah tu, ya, dalam membangunkan ayat. Pertama sekali dimulakan dengan fi qulubihim, iaitu kalimah yang pertama dengan kalimah yang kedua tu, ya. Kalimah pertama dengan kalimah kedua tu, itu satu satu kontrak, ataupun kalau kita nak tambah dia 3 sekali, ya. Fi qulubihim maradun, itu, ya, itu satu konstruk tu, ya, satu bahagian daripada ayat tu yang kita perlu lihat dia sekali, ya. Jadi Allah nak menceritakan fi qulubihim maradun. Itu yang pertama sekali dia mula dengan tu. Kemudian Allah sambung lagi dengan fazadahumullahu marada. Ini satu konstruk lagi, ya, satu bahagian yang kedua ayat tu ialah fazadahumullahu marada. So perlu kita bacakan dia sekali, ya. Di sini tadi fi qulubihim maradun tu, apakah konstruk tu? Allah nak mengatakan di dalam hati mereka. Fi itu adalah di dalam, ya. Qulubihim, hati mereka. Him ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada hum yang di dalam ayat ke-9. Ada hum tak? Ni ada hum, ya. Hum ni lah. Hum tu ialah mereka. Jadi hum ni ada sama dengan him yang di sini, ya. Mereka di dalam ayat ke-9 tu juga digunakan sebagai mereka di dalam ayat yang ke-10. Maknanya Allah nak menceritakan orang yang sama, ya, orang yang cuba menipu Allah tu, sedangkan mereka sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Jadi mereka tu Allah kata fi qulubihim, di dalam hati mereka tu terdapat apa? Maradun, iaitu satu penyakit. Itu satu kontrak yang pertama. Yang kedua kontrak ialah Allah tambahkan lagi fazadahumullahu marada. Jadi Allah sambung cerita yang pertama tu dengan fazadahumullahu marada, ya. Maka Allah ni ialah subjeknya, iaitu pelaku kepada kata perbuatan apa? Zada, ya. So zada ni adalah kata kerja, fi'il madhi, ya. Dan subjek dia siapa? Allah. Jadi Allah ni, kalau saya gunakan arrow untuk melihat dia, konstruk dia, mana arrow? Yang ni lah. Ni arrow, ya. So ini kata kerja dia, zada. Subjek dia ialah Allahu, fa'il dia, mana Allah lah yang melakukan zada tu. Zada tu maknanya Allah menambahkan, ya. Menambahkan. Siapa yang menambahkan tu ialah Allah. So Allah ni adalah fa'il dia kepada zada tu. Dan apakah objeknya? Objeknya ialah hum. Itu konstruk dia. Fa'il dia, perbuatan dia, objek dia, ya. Jadi apabila kita menterjemahnya, kita akan mulakan dengan fa'il dululah. Dan sebelum tu dimulakan dengan fa ni. Fa ni dipanggilkan fa istinafiyah, ya. Fa yang
menyambung cerita daripada cerita yang pertama tu ialah fi qulubihim maradun tu Allah nak sambung fazadahumullahu marada. Maka fa tu dipanggilkan fa sambungan ataupun fa istinafiah. Maka dia yang berarti maka kemudian kita mulakan dengan Allah sebagai dalam terjemahannya. Maka Allah telah menambahkan kepada mereka, ya, menambahkan kepada mereka, hum ni ialah mereka, hum ni sama dengan him ni, ya, apa yang Allah tambahkan ialah marada. So marada ni adalah maf'ulun bi, objek yang kedua. Ini objek yang pertama yang terlibat dengan kalimah zada, kata kerja zada. Kemudian objek yang kedua ialah marada tu, yang maknanya yang ditambahkan kepada mereka tu ialah penyakit, ya, penyakit. Jadi maknanya dia dahlah dalam hati mereka tu Allah kata berpenyakit. Jadi Allah tambahkan lagi. Maka hatinya bertambah sakitlah, ya. Sakit ni bukannya sakit yang fizikal. Sakit ni dimaksudkan dari segi spiritual, ya, dari segi keimanan dia, dari segi pegangan hidup dia, dari segi kefahaman dia, pertalian dia dengan Tuhan dia, semua tu dalam bentuk berpenyakit. Nah, itulah konstrak yang kedua. Kemudian Allah sambung lagi dengan waw. So waw ni adalah waw istinafiah, waw penyambung. Walahum azabun alim, ya, walahum azabun alim mun. Ini satu kontrak yang ketiga, ya, kita kotakkan dia. Sebenarnya kita boleh teruskan sekali, ya, sebab ini satu kontrak yang lengkap sampai ujung. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Nah, itu maknanya ayat ni dia ada tiga bahagian, dan setiap bahagian tu bila digabungkan dia akan menjadi keseluruhan ayat tu. Itu dipanggilkan konstruk, ya, pembentukan dia kita boleh pecahkan kepada 3 bahagian, ya. Itu cara nak mengenal pembentukan ayat tu keseluruhan, ya. Jadi kalau kita mengenal, kita boleh terjemahkannya lah, ya, fi qulubihim maradun, maknanya di dalam hati mereka itu terdapat satu penyakit, ya. Di sini Allah menggunakan satu penyakit, dia tak spesify penyakit apa, ya. Penyakit ini dalam bentuk nakirah yang secara umum. It can be any penyakit lah, ya. Fazadahumullahu maka Allah tambah lagi penyakit di dalam hati mereka tadi. Kemudian Allah sudahi dengan walahum azabun alim, disebabkan hati-hati mereka yang berpenyakit itu. Jadi Allah kata walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Jadi bagi mereka azab yang pedih, ya, bima dengan apa kanu mereka telah lakukan, iaitu yakzibun, ya, iaitu mereka berterusan mendusta, ya. Mendusta itu maknanya mereka mendustakan kebenaran, ya. Kalau kebenaran tu dibawa oleh Rasul, mereka mendustakan Rasul. Kebenaran tu terkandung di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Rasul, mereka tidak menerima Al-Quran itu sebagai panduan hidup, ya. Itu dinamakan yakzibun. Jadi sekarang kita akan lihat satu-satu kalimah, ya, dalam ayat tu untuk kita memahami ayat keseluruhan, ya. Kita padamkan dia dulu. Kita mulakan dengan konstruk yang pertama, iaitu fi qulubihim, ya, fi qulubihim. Fi ini adalah dipanggilkan harfun jar, ya. Harfun jar bahasa Melayu dia ialah kata sendi, ya. Kalimah kata sendi. Kalau kita nak bantukan dengan teks, boleh kita tekskan di sinilah, ya. Fi ini adalah
dipanggilkan harfun jar. J-A-R-R. Itu cara nak mengeja rumi dia lah. Harfun jar ni bahasa Melayu dia adalah kata sendi. Kata sendi. Dalam konteks ni fi itu maksud dia apa? Di dalam. Di dalam ya. Untuk fi itu. Okay. So apabila ada kata sendi iaitu harfun jar di dalam Al-Quran, seluruh Al-Quran menggunakan kaedah yang sama, iaitu selepas harfun jar mesti ada kata nama yang majrur. Ya, kata nama yang majrur iaitu kita panggilkan isim majrur. Mana isim majrur dia? Ialah yang ni ya, fi qulu bi. Ni isim majrur dia. Qulubi. Itu kata nama isim, kita kata isim maknanya kata nama yang majrur. Ya, so kalau saya bantukan dia penulisannya di sini dengan teks sekali lagi. Qulubi itu jenis dia adalah kata nama yang majrur. Ya, di situ mana situ ialah hatilah. Hati-hati dalam bentuk plural jamak ya. Hati-hati kepada qulubi itu ya. Yang okay, itu. Ya, yang sekedar kotak tu ya, dia adalah kata nama. Jadi pertalian di antara harfun jar dengan kata nama yang majrur kita panggil dia pertalian. Saya letakkan bawah ni ya, pertalian. So pertalian di antara dua kalimah tu kita panggil dia jar wa majrur. Itu pertalian tu ya. So kita dapat 3 maklumat pagi ni untuk mula mengenal ya kalimah-kalimah yang digunakan di dalam Al-Quran ya. Iaitu kalau kita bantukan dengan arrow sikit. Arrow, kita ambil arrow, ambil warna hijau. Untuk arrow iaitu harfun jar ni ialah fi ni. Ya. Fi ni adalah harfun jar iaitu kata sendi yang memberi maksud di dalam. So bila ada harfun jar mesti ada kata nama yang majrur. Mana dia? Kata nama majrur ialah qulubi. Qulubi tak termasuk him ya. Tak termasuk him. Qulubi itu saja. Ya, so pertalian di antara fi dengan qulubi ni ya dipanggil jar wa majrur ya. So pertalian di antara dua ni iaitu fi dengan qulubi itu dipanggil ya jar wa majrur. Itu yang pertama yang kita boleh pelajari pagi ini untuk mengenal ya kalimah-kalimah di dalam Al-Quran dan apakah peranannya dan kedudukan dia di dalam ayat itu ya. Okey, cuba kita lihat konsep yang dipanggilkan pertalian jar wa majrur ni. Kalau kita ambilkan kotakkan dia dan warna hijau ya, kita kotakkan yang ni. Kita nak fokus pada pertalian yang dipanggilkan jar wa majrur. Jar tu maknanya satu harfun jar, wa ni bermakna dan, majrur tu ialah isim yang majrur. Itu pertalian. So kita akan dapati di dalam Al-Quran ya, keseluruh Al-Quran akan menggunakan kaedah yang sama, iaitu apabila ada kalimah harfun jar, kalimah selepasnya adalah isim yang majrur ya. Cuba kita lihat di dalam muka yang kita ada sekarang ni ya, contoh-contoh yang lain ya, contoh-contoh yang lain. Mungkin kita ke bawahkan sikit, kita nak tengok ayat-ayat sebelum ni sebenarnya terdapat juga kaedah yang sama ya. So kita buangkan beberapa tanda-tanda ni untuk membantu perbincangan kita. Yang ini kita boleh padamkan. Kemudian kita
turunkan sikit ayat ni ke bawah ya, sebab kita nak lihat contoh di atas tu. Jadi yang ni kita kena turunkan ya, turunkan ataupun kita padamlah ya. Kita padam, kita tak nak padam semua, kita nak pertalian jar wa majrur ni sebagai fokus, kita padamkan yang lain. Okey, yang ni kita dah faham. Jadi kita kita padamkan yang lain, kita nak fokus kepada pertalian jar wa majrur ni. Kita ambil select dia, kita bersangkut paut dengan mana tadi? Qulubihim. Ya, fi qulubihim. So cuba kita lihat di ayat-ayat sebelum ni, adakah kaedah-kaedah yang sama digunakan dan dalam bentuk yang sebagaimana ya. Kita mulakan dengan ayat yang ke-6. So mana kita kena ke bawahkan sikit. Ayat yang ke-6 ni kita lihat, okey. Mulakan dengan ayat ke-6 yang menggunakan pertalian jar wa majrur, iaitu terdapat satu harfun jar dengan kalimah isim yang majrur selepasnya ya. Okey. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Yang ni ini adalah pertalian yang sama. Pertalian jar wa majrur kepada kalimah alaihim ya. So kalau saya kotakkan dia untuk membantu penerangan kita, ambil warna merah ya. Apakah harfun jar dia? Ialah ala. Ini harfun jar dia. Kalimah isim yang majrur yang mana? Him. Itulah juga pertalian jar wa majrur. So sebelum bergabung ni, ala ini sebenarnya ada ala seperti yang ni ya. Dia sama ala macam ni lah asal dia. Tetapi bila dia bergabung dengan him ni, dia alif maksurah ni ditukarkan kepada ya sakinah. Dia berubah ya, sebab dia melibatkan huruf illah. Ya ni adalah huruf illah, dia akan berubah ya. Di sini alif maksurah juga huruf illah, dia berubah kepada ya. Jadilah alaihim. So alaihim adalah satu lagi pertalian yang diikat oleh jar wa majrur. Jarnya ialah harfun jarnya ialah ala, majrurnya, isim majrurnya ialah him. Okey. Contoh yang kedua, di dalam ayat ke-7 ya. So ayat dalam ayat ke-6 satu sajalah jar wa majrur. Kita tengok di sini ya, hanya satu pertalian yang terbabit dengan jar wa majrur. Kemudian di dalam ayat kedua terdapat ala qulubi sekali lagi ya. Ala qulubi sampai bi saja. Itu dipanggilkan jar wa majrur. Ya, tak termasuk him. Him tu ada pertalian lain ya yang kita akan terangkan selepas ini ya. Jadi ala qulubi satu lagi pertalian jar wa majrur. Dan ditambah lagi satu lagi wa ala sam'ihim. So bermakna di sini terdapat satu lagi pertalian jar wa majrur juga, iaitu ala sam'i, sampai ain saja. Wa ala ni sampai sam'i. Ini juga jar wa majrur. Ya. Ala adalah harfun jar bermakna ke atas, sam'i pendengaran. So sam'i mesti mengambil i'rab yang majrur. So apakah tanda dia yang majrur? Ialah ain ni berbaris kasrah. Dia mengambil baris kasrah. Lihat di sini dia ambil baris kasrah. Sam'i ala qulubi. Ya, semua itu mengambil baris kasrah, menunjukkan dia isim yang majrur ya. Dan sekali lagi kita lihat di sini wa ala absarihim, sini pun terdapat pertalian jar wa majrur, di mana isim majrur dia ialah absari, yang mana ra tu ditandakan dengan baris
kasrah. Ya, jadi di sini pun terdapat satu lagi pertalian jar wa majrur kita merahkan, iaitu absari, ala, daripada ala sampai absari. Ini pertalian jar wa majrur juga, yang sebab adanya kata sendi ala dan diikuti oleh kalimah kata nama, dan kalimah kata nama tu mesti mengambil i'rab yang majrur, ya. So him sini adalah majrur, qulubi adalah majrur, sam'i adalah majrur, isim majrur, absari pun isim majrur. Okey. Kemudian ada tak lagi di dalam ayat ke-7, ya, harfun jar yang diikuti oleh isim yang majrur? Ada, ya, iaitu di sini, ya. Lahum. Tuan-tuan tengok lahum ni, ya, ini adalah jar wa majrur juga, ya. Kerana apa? La ni adalah harfun jar dan hum ni adalah isim yang majrur, ya. Cuba lihat di sini, ya. Walaupun dia baris hadapan hum, tetapi sebab dia terikat dengan pertalian yang dipanggil jar wa majrur, jadi kalimah hum, dhamir hum ni adalah mengambil i'rab yang majrur. Ya, di sini tadi dia majrur dalam bentuk him kerana sebelumnya huruf ya baris sukun. Sebab tu dia mengambil him, isim dhamir yang sama. Di sini dia tidak boleh mengambil him. Sebab apa? Sebab huruf sebelumnya lam tu mengambil baris atas. So kalau huruf sebelum dhamir tu baris atas, dia tidak boleh mengambil him, dia kena mengambil hum. Tapi i'rab dia masih lagi majrur. So ini pun pertalian dipanggilkan jar wa majrur, ya. Okey. Itu selesai ayat ke-7. Mana dia lah ayat ke-7 terdapat 1, 2, 3, 4, ya, kalimah yang terbabit dengan pertalian yang dipanggilkan jar wa majrur. Dalam ayat ke-6 ada 1, ayat ke-4 ada 4 kes, ya. Okey. Dan kita tengok ayat ke-8. Ayat ke-8 sini terdapat mina ni adalah harfun jar. So bila ada harfun jar, so mestilah ada pertalian jar wa majrur, iaitu minan nasi. Itu dia kes yang seterusnya, ya, di dalam ayat ke-8, ya. Wa minan nasi ini, wa ni adalah tambahan wa istinafiyah. Tapi mina adalah harfun jar, an-nasi adalah isim yang majrur, ya. Kita kena faham isim majrur ni sebelum adanya harfun jar, sebenarnya dia mengambil i'rab yang marfu', ya, marfu', berbaris hadapan. Tetapi bila ada harfun jar, kata sendi, mereka kena tukar daripada i'rab yang marfu' kepada i'rab yang majrur. Sebab itulah jadi sim baris bawah. Wa minan nasi. Kita tidak boleh baca wa minan nasu ataupun wa minan nasa, salah, ya. Hanya yang betulnya ialah wa minan nasi, sebab dia sudah mengambil status isim yang majrur, ya. Ada tak kes lain di dalam ayat ke-8? Ada, ya, iaitu B ni pun harfun jar. B ada harfun jar, jadi billahi adalah jar wa majrur juga, ya. Billahi adalah pertalian dipanggilkan jar wa majrur, seperti mana fi qulubi tadi, billahi, bi ni adalah kata sendi. Jadi Allah perlu bertukar i'rab dia daripada marfu' kepada yang majrur. Sebab itulah ha ni ditandakan dengan baris bawah, ya. Kalau kita gunakan arrow yang sama tadi, ialah ha ni menunjukkan inilah tanda kalimah Allah tu isim yang majrur. Di sini tadi sim baris bawah kasrah menunjukkan an-nasi tu isim yang majrur. Yang ini dia tidak ada tanda. Hum tidak ada tanda, ya. Sebab apa? Sebab dia isim yang mabni. Kita tidak boleh tukarkan baris, ya. Hum tidak boleh tukar baris. So kita kena menulis dengan seadanya, ya. So tidak ada tanda di sini. The only tanda yang kita boleh faham ialah sebab dia mengikuti
la harfun jar, dia mengambil i'rab yang majrur. Okey, di sini terdapat billahi, kemudian ada wa atifah, maknanya dia nak tambah Allah tu dengan apa, bil yaumi. So bermakna bil yaumi ni pun jar wa majrur juga. Ya, kita tandakan dengan kotak satu lagi. Mana dia? Kotak, ambil kotak merah tadi. Ya, so bil yaumi juga adalah pertalian yang dipanggilkan jar wa majrur. Sama bi ni sama dengan bi yang ni. Bi yang bermakna dengan tu adalah harfun jar, iaitu kata sendi. So bila kata sendi, jadi kalimahnya di hadapannya, masa lepasnya perlulah mengambil i'rab yang majrur yang ditandakan dengan huruf terakhir itu berbaris kasrah. Huruf terakhir sini ialah mim. Jadilah bil yaumi. Kita tidak boleh baca bil yaumu ataupun bil yauma, tidak boleh. Ya, salah dari segi nahwu dia. So yang betulnya ialah bil yaumi. Ya, itulah kes jar wa majrur yang lain. Kemudian ada tak yang lain? Ada satu lagi, bimu'minin. Ya, bimu'minin terdapat juga baris bawah yang bermakna dengan. Ya, dengan kita kotakkan merah seperti biasa, iaitu jar, pertalian jar wa majrur. Bi adalah harfun jar, mu'minina adalah isim yang majrur. Jadi apakah tanda majrur kepada mu'minina tu? Ialah huruf terakhir nun tu berbaris bawah. Nun ya, nun ni berbaris bawah. So bila dia berbaris bawah dalam bentuk jamak, dia akan diikuti dengan imbuhan ina. Ya, dengan nun baris atas tu kita panggil dia ina, cara menyebutnya lah ya. Ataupun kita boleh terangkan nun baris kasrah diikuti dengan ya nun. Ya, ya nun untuk menunjukkan kalimah mu'minina ni adalah kalimah isim yang majrur, majmu' dan majrur, maknanya jamak yang majrur. Okey. Itu ayat ke-8. So makna sehingga ayat ke-8 terdapat berapa kes jar wa majrur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi kalau kita sudah mengenali jar majrur, apabila kita membaca Al-Quran tu sepatutnya kita sudah boleh mengenal dia dan memahami konteks dia ya. Okey, cuba lihat ayat ke-9, ada tak kes jar wa majrur ya. Yukhadi'unallaha wallazina amanu, tidak ada. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, tidak ada. Wa ma yashurun. Itu makna dalam ayat ke-8 tidak ada kes jar wa majrur. Ya. Cuma ayat ke-10 ya, bermula dengan fi qulubihim, fi qulubi sampai bi ni ialah apa? Kes yang sama, iaitu kes jar wa majrur yang kita telah kongsikan tadi. Ya, kita ambil kotak merah balik. Ya, bermula dengan fi hingga qulubi ya. Qulubi ni di sini adalah jar wa majrur ya. Lepas tu ada tak lagi di dalam ayat ke-10 fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum. Lahum di sini tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya adalah jar wa majrur ya, samanya dengan yang sebelum tadi. Kita ada jumpa jar wa majrur dalam bentuk mandi dalam ayat ke-7 ya. Tengok ni. Ya, sama. Lahum di situ adalah jar wa majrur dan lahum di sini juga jar wa majrur ya. Okey, dan terakhir di dalam ayat ke-10 ialah bima. Itulah kes yang seterusnya yang dipanggilkan pertalian jar wa majrur ya. Fokus kita kepada pertalian ya, kalimah-kalimah yang dipanggilkan jar wa majrur, iaitu satu harfun jar diikuti dengan isim yang majrur. So dalam konteks ni harfun jar ni apa? Bi. Bi itu adalah harfun jar yang bermakna dengan.
Ma tu adalah isim mausul yang mabni, dia tidak boleh ditukarkan barisnya. Ya. Biasanya kita akan lihat kalimah ada baris bawah untuk majrur, tapi untuk hum dengan ma ni dia tidak boleh ditukarkan baris kerana kedua-dua tu adalah kalimah isim yang mabni. Kita panggil mabni bermakna dia boleh bertukar i'rab tetapi barisnya tidak boleh ditukar, ya. Barisnya dan tulisan kalimah tu tidak boleh ditukar. Itulah yang dimaksudkan isim yang mabni, ya. Bermakna dia isim mabni yang majrur. Ini isim mabni yang majrur. Jadi keseluruhan daripada ayat ke-6 hingga ke-10 kita sudah sekarang ni mengenali, ya, ada terdapat berapa kes jar wa majrur ni, ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Daripada ayat 6 ke 10 saja ada banyak contoh-contoh untuk kita mengenali kaedah, ya, dari perspektif nahwu ayat-ayat Al-Quran, ya, iaitu peranan kalimah-kalimah harfun jar yang dikaitkan ataupun yang mengikat, ya, yang mengikat kalimah isim selepasnya mengambil i'rab yang majrur, ya. Okey, cukup untuk hari ini perkongsian kita. Sebelum kita meneruskan lagi menerangkan, ya, seterusnya apakah fi qulubihim ni, ya, dan kita akan buatkan penerangan dia, komponen dia, pembentukan kalimah dan menterjemahkan, ya, makna kalimah tu yang kita akan buatkan minggu depan bermula pada hari Isnin. Besok kita cuti, ya. Sabtu dengan Ahad kita cuti pagi. Kita akan teruskan di hari Isnin nanti seperti biasa 7 suku pagi, ya. So untuk hari ini kita simpan dulu ini sekiranya kita nak menggunakan untuk perbahasan kita di pagi Isnin nanti, ya. So kita simpan dengan mengambil print screenshot. Nah, ya, kita ambil foto. Print screen tu sebenarnya macam ambil gambar lah, ya. Dan dia akan disimpan di dalam folder screenshot. So kalau kita nak tengok, nanti kita akan pergi ke folder screenshot, kita boleh keluarkan balik dan kita boleh guna pakaikan untuk perbincangan kita seterusnya, ya, insya-Allah. Untuk sekarang kita sudahi di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.